Inilah pokok kari yang ada dekat depan rumah. Okey, tengok daun dia ada yang dah buruk-buruk tu, kesian. Tu kita ambil yang atas-atas dia dah. Ini anak pokok kari. Cantik kan? So, kita nak ambil sikit ni, nak buat kari pap. Ambil ni lah, satu tangkai. Cukup kot. Daun kari ni nak pakai sikit je, nak bagi bau wangi dekat inti kari pap tu. Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Cik Orchid nak kongsikan macam mana cara Cik Orchid buat kari pap yang sangat simple. Okey, mula-mula Cik Orchid akan buat inti dia dulu. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Ni. Cik Orchid akan buat untuk 1 kilo tepung. Cik Orchid akan menggunakan 1 kilo kentang. Okay, lebih kurang dalam 5 ke 6 biji. Disebabkan kentang ni besar-besar, Cik Orchid guna 5 biji lah. Okay, kalau 1 kilo tepung, kentang lebih kurang 1 kilo juga. Okay, bawang merah. Okay, bawang merah kalau guna yang kecil, gunalah dalam 3 biji. Disebabkan bawang Cik Orchid ni besar, kan? Sebiji besar ni, so Cik Orchid guna sebiji ni. Dan bawang putih 1 biji. Okay. Okay, Cik Orchid gunakan isi ayam. Nak gunakan daging pun boleh. Okay, tapi kalau tak nak guna ayam atau daging, letakkan sedikit ikan bilis ataupun udang kering. Okay, kalau Cik Orchid ni guna ayam, tak payahlah letak ikan bilis lagi. Okay. Lepas tu daun kari. Okay, supaya bau inti tu lebih wangi, lebih sedap. Okay, ni Cik Orchid petik dekat luar rumah tadi. Lepas tu akan menggunakan serbuk kari daging. Okay, tak kisahlah nak guna serbuk kari apa. Okay, kari ayam dan daging. Okay, ni Cik Orchid akan guna lebih kurang 3 sudu makan. 3 sudu besar. Okay, Cik Orchid akan gunakan lebih kurang 3 sudu besar. Ini Cik Orchid letak sini. Okay, 1 sudu. 2 sudu. 3 sudu lah. Okay, Allah. Lupa pula. Okay, kalau rempah kari ni sebenarnya kalau kita terlebih, kita punya inti akan rasa lebih lah. Rasa kari. Jadi kita tak nak dia terlalu rasa kari sangat. Cik Orchid try guna 3 sudu besar. Okay. Sekejap. Nak dulu serbuk kari yang tertumpah tadi. Okay. Sangat simple. Okay, sekarang ni nak kupas kentang. Okay, kita nak potong kentang ni jadikan dadu. Okay, kupas kentang. Rendam dulu dalam air supaya dia tak lebam, dia tak teroksida kan. Okay, sekarang Cik Orchid nak potong kentang bentuk dadu. Okay. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat lah. Okay. Jangan terlalu nipis, jangan terlalu tebal. Agak-agak je. Supaya kalau kita makan tu, terasalah kita gigit inti kentang. Okay. Macam ni.
Macam ni. Rendamkan. Minta air sikit lah. Kita nak jadikan infus, air sikit. Lepas bawang merah bawang putih, nanti kita nak tumbuk lah. Kalau masukkan ikan bilis, tumbuk sekali lah ikan bilis dengan bawang tu. Macam Cik Okey ni sekarang guna isi ayam, so tak ada ikan bilis lah. Okay, ini kita akan tumiskan bawang merah bawang putih bersama dengan daun kari. Sehingga naik bau lah, garing dah naik bau. Lepas kita masukkan paste serbuk kari tadi, sampai dia garing dan naik minyak. Lepas tu kita masukkan isi ayam. Lepas tu kita masukkan kentang lah yang dipotong dari kentang. Okay, jom Cik Okey tunjukkan cara macam mana nak buat inti kentang. Bila minyak dah panas, tumiskan dulu bawang merah, bawang putih dan daun kari. Okay. Tuangkan lagi sedikit minyak macam tak cukup sebab lepas nak masukkan rempah kari. Sampai dia bau wangi. Kecilkan api, masukkan paste ni serbuk kari tadi, masukkan, kasihkan api kecil lah supaya serbuk kari ni dia tak cepat hangit. Okay. Panas lagi sehingga naik minyak atau pecah minyak atau rempah kari garing. Rempah kari hampir garing. Okay. Dia punya minyak pun dah macam dah terbit sikit. Cik Okey akan masukkan isi ayam. Okay. Bagi isi ayam dimasak. Biarkan ayam ni sampai dia jadi macam tu. Air dia dah keluar. Air ayam dah keluar, kita akan masukkan kentang. Lepas tu kita tuangkan air, taburkan garam. Senang je buat inti kari kita. Sampai macam ni. Betul? So, kita akan masukkan kentang yang dipotong dadu. Masukkan kentang. Okay. Baru sebatikan dulu. Dia kena dengan rempah kari tadi. Okay, dia dah sebati. Cik Okey akan tuangkan air. Air ni kita tuang paras kentang. Okay, jangan terlebih, jangan terkurang lah. Just untuk empukkan kentang ni sahaja. Kalau kita terlebih nanti kentang lembik sangat. Okay, kita agak-agak paras kentang. Api kena slowkan. Okay, tengok. Pastikan air paras kentang. Okay, api kena slow supaya air tak cepat kering dan kentang empuk lah. Bila air kering tu kentang dah empuk. Jadi kita kena slowkan api.
Okey, macam ni. Lepas tu boleh juga taburkan garam. Okey, sedikit garam. Dan cukup rasa. Wah, bergerak pula kamera. Okey. Ini cukup rasa. Nak letak cube ayam pun boleh. Tak, sikit. Tu. Gaul sebatikan lagi sekali. Lepas tu kita biarkanlah sampai air sedikit kering dan kentang empuk. Okey, Cik Orchid akan tutupkan inti kentang supaya kentang empuk dan api dah slow. Sementara tu Cik Orchid nak jemur kain dulu. Lepas tu Cik Orchid akan kembali untuk buat kulit kari puff. Okey. Selalu gaul. Air dia pun dah nak kering. Kentang pun dah nak empuk. Tunggu sekejap lagi. Okey, tadi Cik Orchid dah rasa kentang ni pun dah nak empuk. Jadi Cik Orchid kuatkan sedikit api. Okey, kuatkan api supaya air ni cepat kering. Okey. Kena gaul-gaul sikit lah sebab bawah dia takut berkerak kan. Okey, hati-hati supaya kentang ni tak hancur. Kita akan tunggu air dia kering. Rasa semua dah okey, dah ada rasa masin. Dia rasa kari. Sedap lah. Okey. Cik Orchid guna inti ayam sebab anak-anak suka. Okey. Ngam-ngam lah. Kentang empuk dan air dia kering. Dia macam lembab-lembab sikit lah Ada orang suka lembab-lembab, ada orang suka kering. Pulang. Okey. Ni tengok air dia dah kering. So dah siap lah inti kari puff. So sementara inti kari puff sejuk, kita buat kulit kari puff lah. Tutup api. So Cik Orchid ketuskan lah tepi ni, tolak dia tepi-tepi. Okey, biar dia cepat sejuk. Okey, sekarang nak buat kulit kari puff. Okey, menggunakan 1 kilo tepung. Okey, 1 kilo tepung. Tuangkan ke semua 1 kilo tepung. Memang saja buat lebih supaya boleh frozen kan. Okey, ini 1 kilo tepung. Lepas tu masukkan 2 sudu makan pelantah atau margarin. Okey. Masukkan dalam 2 sudu makan. Lepas tu masukkan setengah cawan minyak. Okey, setengah cawan minyak. Campurkan semua. Lepas tu kita gaul sebatikan sampai jadi macam serbuk roti. Okay. Okay. Gaul sebatikannya hingga menjadi seperti serbuk roti. Kalau ada margarin yang bergumpal, kena pecah-pecahkan macam ni lah. Okay.
Senang je buat kulit kari pap. Pastikan minyak dan margarin semua kena pada tepung. Okay, biar sekata. Okay, kalau ada gumpal macam ni, kena lah hancur-hancurkan. Bila semua dah sebati, kita masukkan sedikit garam. Untuk garam, kita masukkan 1 sudu kecil. Okay, kita ambil 1 sudu kecil lah garam. Campurkan dengan sedikit air panas. Sedikit saja supaya garam hancur. Okay. Bila semuanya dah hancur, masukkan dalam tepung air garam. Lepas tu, ini air sejuk. Okay, air sejuk daripada ais ataupun daripada kowe ke kuku semua boleh. Okay, campurkan sedikit. Gaul lah. Kita uli. Okay, air sejuk ni tak ada sukatan. Kita akan tuang sehingga tepung ni jadi dough yang licin lah. Okay. Kalau dia masih belum jadi dough, kita tuang lagi air sejuk. Tuang lagi, tapi sikit-sikit lah. Okay. Kita tuang sedikit demi sedikit sehingga menjadi dough. Asalkan tepung tak melekat kat tangan, okay, kita dah boleh stop tuang air sejuk tadi lah. Okay. Gunakan air sejuk daripada peti ais ataupun penapis air kowe atau kuku. Uli lagi, tuangkan sedikit air sejuk. Uli sehingga menjadi dough yang licin lah. Tambah air sedikit demi sedikit. Okey, dah jadi dough pun. Dough dah jadi. Teruskan uli sehingga dough menjadi licin lah. Okey. Kena gunakan tenaga yang kuat. Okey, dough pun dah siap. Kita nak tahu macam mana dough ni jadi ke tak. Kita cek. Cubit dough ni. Okey. Kalau kita cubit senang, macam ni kita cubit anak kita tu. Macam senang nak cubit, maksudnya dough dah jadilah. Kalau rasa susah, dough masih keras, boleh tambahkan air dan teruskan uli lagi. Okey. So, sekarang kita akan biarkan dough selama 30 minit hingga ke 1 jam lah. Okey, sebelum kita masukkan inti dan krim menjadikan kari pap. So, kita kena biarkan 30 minit dulu. Kita kena tutup dough ni supaya tak masuk angin. Kalau masuk angin nanti keras, susah kita nak lepehkan dan bentukkan kari pap. So, pastikan kita tutup lah, angin tak masuk. Okey. Lepas 30 minit kita akan sambung. Okey, setelah 30 minit berlalu, kan buat kari pap. Okay. Ni dough. Kita buang dulu lah kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Okay, selepas 30 minit, dough ni akan jadi lebih lembut lah daripada yang sebelum tadi. Okay. Sangat lembut lah. Okay. Kita dulu. Okay. Okay, sekarang nak buat kari pap. Cik Okit akan gunakan ni, pencetak dia ni, sebab Cik Okit tak tahu nak claim kari pap macam mana. Selalu jufil. So, Cik Okit beli ni lah, senang ni. So, Cik Okit akan ambil sedikit, cubit sedikit dough ni. Okay. Cubit sedikit macam ni. Agak-agak lah. Kita nak kari pap kita besar mana kan. Sini.
Kita bulat-bulat macam ni. Kecil-kecil kan macam ni lah. Buat kecil-kecil macam ni. Sikit lagi. Buat bulat-bulat. Okey. Okey, macam ni. Lepas tu, Cik Akid akan taruhkan sedikit tepung atas ni. Okey, ambil lah dough yang bulat tadi. Kita akan lepirkan. Kalau ada mesin pelepeh lagi senang lah, pakai mesin je. Tak ada, Cik Akid just lepirkan manual je. Okay. Itu tak cukup rasanya ni. Dia tak muat. Saiz dia tak muat, so kena tambah lagi lah. Okay, mungkin kena lebih lah. Sebab pencetak dia besar. Kalau pakai pencetak kecil, muat lah tadi ni. Kita lepirkan semula. Kita cuba. Okey. Cukup lebar lagi. So kita akan lebarkan lagi. Okey. Cuba. Okey, dah cukup lebar lah ni. Tarik sikit. Okey. Macam ni. Okay, nanti kita letak inti kat tengah ni lah. Cukup ni. Cukup lebarkan lagi sikit lah. Dia macam tertarik pula. Sebab pencetak ni besar. Sikit lah. Okay. So, kita akan letak inti sedikit. Okay, ni inti yang tadi awal-awal tadi Cik Akid buat. Cik Akid kalau letak dalam satu sudu makan. Okay. Macam ni lah. Okay, disebabkan Cik Akid guna pencetak ni. Pencetak ni kalau klim dia biasa tak kuat tau sebab dia buat nipis. Jadi kita kena letak sedikit gam lah menggunakan air. Cik Akid ambil air sikit. Okay. Ni air koi je. Cik Akid akan menggunakan kat keliling ni sebagai gam lah supaya lepas kita tekap dia, dia tak mudah terbuka. Okay. So, kita tekan kuat sikit lah sampai dia putus nampak. Okay. So kita tengok dah jadi dah kari puff. Nampak tak dia klim ni sangat nipis kan. Kalau kita goreng dia mudah terbuka lah. Jadi kita kena letak gam tadi. Okay. So siap. Okay. Ni lebih ni kita letak balik sini. Ni letak sini lah. Tadi Mak Cik Akid dah rasa tahu inti kari puff ni. Dia kata, sedap betul inti dia ni. Okay, Cik Akid belajar buat kari puff ni beserta inti dia daripada mak mertua Cik Akid sendiri. Sangat sedap lah apa-apa kuih yang mak mertua buat. So Cik Akid belajar daripada mak mertua
Okey. Siap. Buat sini lah. Okey. Kita letak empty. Okay. Lepas tu kita letak gam dekat keliling tempat klaim ni lah. Okay. Tak air sebagai gam, bila kita goreng dia tak terbuka. Kita akan tekan kuat-kuat sampai lebihan duh ni tertanggal sendiri. Nampak? So, ni belakang ni, nampak tembam kan? Okay. Sangat cantik curry puff kita. Tarik dia ke bawah macam ni, nak bulatkan. Cik gunakan belakang dulang je sebagai pengalas untuk lepihkan duh ni. Cik sebenarnya ada je mesin nak lepihkan duh ni, tapi malas pula nak keluarkan. Dia jangan kulit dia ni jangan tebal sangat, jangan nipis sangat lah, agak-agak je. Okay. Bukan dalam satu sudu makan lah. Okay, atau jangan lupa gamkan keliling. Okay, lepas tu tekak sampai dia putus sendirilah. Okay. Dah siap. Okay, Cik tukar lah, penggilik lebih besar. Baru ambil dalam stor tadi. Okay. Kau senang. Pastikan kulit dia tak terlalu tebal. Cik buat curry puff besar-besar supaya cepat sikit habis, dan bila makan tu 2 biji dah kenyang. Okay. Takkan gam kat keliling. Curry puff So Cik nak try goreng dulu, nak rasa. Ni curry puff ni. Panaskan kuali dulu. Api jangan besar supaya curry puff tak cepat hangus. Ini panaskan minyak. Saya goreng satu dulu. Panas ni.
Saya goreng satu dulu. Okey tak? Okey, minyak memang kena banyak lah. Kalau dah garing sebelah baru boleh terbalikkan sebelah lagi. Saya dulu goreng satu. Sebab tak goreng kari pak keliling dia berbuih. Jadi kalau dah kurang buih dia, maksudnya dah garing lah, boleh terbalikkan. Okey, kita dah nampak kari pak macam dah kekuningan sebelah. Sini, terbalikkan. Okey. Kita dagam tadi so dia punya flame tu tak terbuka lah. Biasa ada orang goreng kari pak terbuka mulut kan. Tu sebab dia tak gam. Tapi kalau klem pakai jari, tak payah gam sebab kita picit kuat. Kita klem dalam sikit kan. Tapi kalau pakai pencetak ni dia nipis je dia tarik. Kalau pandai klem, bagus klem lah. Sebab dia punya klem tepi lagi nampak kan. Kalau pakai pencetak ni, kurang sikit nampak dia. Dia punya tu, tengok. Tak nampak pun klem dia. Nampak? Sebab telada ni. So, dah siap sebiji. Okey, Cik Okey akan gorengkan lagi beberapa biji. Okey, pastikan minyak tak terlalu panas lah. Api sederhana je. Api kecil lah. Api slow-slow. Okey. So, kuali ni kecil jadi boleh goreng dulu je lah dulu. Sebab kari pak pun besar kan. Kalau api terlalu minyak terlalu panas, boleh adjust lah, kecilkan sikit. Okey. Kari pak nanti cepat je garing. Balikkan. Minyak panas dia jadi sini lah. Dia dah kekuningan macam ni, kita boleh angkat. Okay. Ni kari paknya. Baru siap goreng. So, nak rasa lah. Okay, ni yang kari pak siap digoreng tadi. So, tak terbuka masa menggoreng. Agak cantik sekarang, nak rasa sedap ke tak. Okay. Kita akan potongkan. Inilah hasil dia. Nak kulit dia tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kari pak dia tak serap minyak, sangat sedap kulit dia. Makan panas-panas sedap. Alhamdulillah, kari pak jadi dengan sedap. Yang belenduh tadi, Cik Okey akan habiskan bersama dengan anak-anak dan Cik Okey akan frozenkan lah. Cara nak frozen, lepas siap tu kita akan goreng sekejap untuk matikan dia punya tepung tu kan, supaya dia tak basah. Okay, goreng sekejap, lepas tu kita frozenkan. Sedap sangat. Kena cuba. Resepi yang mudah, bahan pun simple. Bahan sangat simple tapi sedap. Sebab Awak mencoba. Dekat mau. Selamat mencuba guys.